sejahtera, a very good morning dan salam satu Malaysia. Hari ini 19 April 2013 adalah hari yang ke-16 selepas pembubaran Parlimen dan esok seperti mana yang kita semua ketahui adalah hari penamaan calon. Semalam yang dihormati Ketua Polis Negara telah mengulangi peringatan supaya semua pihak yang terlibat mengamalkan sikap hormat menghormati di antara satu sama lain, toleransi dalam proses pencalonan seterusnya berkempen nanti. PDRM untuk yang hari ke-16 hari ini dan lebih daripada 20 kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pucuk pimpinan peringkat tertinggi dan juga ketua polis di tiap-tiap negeri mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan yang melampaui batasan undang-undang dan tamadun serta budaya dalam menonjolkan ideologi politik masing-masing. Selain daripada pihak polis, pihak-pihak berkuasa yang lain telah juga memberi peringatan seperti SPR, pejabat peguam negara, orang-orang perorangan, individu-individu melalui rancangan-rancangan televisyen dan sebagainya. So daripada segi peringatan dan permohonan supaya proses demokrasi ini berjalan dengan lancar, ianya adalah mencukupi setakat ini. Semalam terdapat dua kenyataan penting yang rasanya perlu saya ulangi sebagai amplifikasi untuk memberi penekanan kepada kenyataan-kenyataan tersebut. Pertama ialah mengenai kenyataan yang dihormati Timbalan Ketua Polis Negara bahawa dakwaan ahli-ahli politik sebuah parti mengatakan pihak polis telah membuat assessment atau taksiran tentang peluang kemenangan sebuah gabungan parti politik berbanding dengan gabungan yang lainnya. Yang dihormati Tan Sri Khalid telah berkata bahawa ramalan-ramalan tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah dibuat oleh polis. Ini perlu diketahui oleh semua pihak supaya tidak menimbulkan apa-apa kekeliruan yang tidak sepatutnya ditimbulkan, yang kononnya datang dari polis dan sebagainya. PDRM sekali lagi ingin menekankan bahawa institusi polis bukanlah institusi yang boleh dipergunakan oleh mana-mana pihak untuk pemanjangan agenda politik masing-masing. Jika semua pihak menghormati institusi polis sebagai tonggak penguatkuasaan undang-undang negara, maka asas rule of law mestilah diletakkan dalam konteks perbincangan mengenai politik. Apabila berbincang pasal polis, mestilah berbincang hanya rule of law. Di mana ada perkara yang perlu diperbetulkan daripada pelaksanaan institusi kepolisan, ia boleh dikemukakan untuk kebaikan bersama. Tetapi untuk menimbulkan sesuatu yang sensasi, yang boleh mengelirukan dan mempengaruhi orang lain dengan cara memberi perkara yang bukan fakta, ia adalah sesuatu yang sangat dikesalkan dan tidak sepatutnya dijadikan modal oleh mana-mana pihak. Justru, jika ada perkara begini diperbincangkan di peringkat mana sekalipun, sama ada secara bertulis, dalam media sosial, ceramah dan berkempen, iaitu tentang kononnya polis telah membuat fokus sedemikian, ia harus dihentikan. Perkara kedua ialah mengenai pengumuman pengerusi SPR semalam tentang terdapatnya kemungkinan mereka yang tidak dicalonkan untuk bertanding sebagai calon bebas. Saya ingin menerangkan kemungkinan yang berlaku dari aspek keselamatan, daripada perspektif keselamatan. Umum mengetahui fenomena calon bebas ini boleh menimbulkan dua keadaan. Sama ada calon tersebut terlalu popular dan diterima oleh konstituen mereka, atau calon tersebut juga boleh menimbulkan keadaan yang tidak sepatutnya berlaku, iaitu suasana huru-hara melalui perbuatan yang kita kenali sebagai sabotaj. Oleh itu, PDRM menasihatkan bakal-bakal calon bebas supaya menasihati penyokong-penyokong mereka untuk tidak menimbulkan kekacauan yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. Ini adalah penting. Perbuatan sabotaj ini boleh berlaku di mana-mana dan mungkin sedang berlaku di kawasan-kawasan yang mereka tidak terpilih, digugurkan dan sebagainya dari mana-mana parti. Oleh kerana keselamatan rakyat dan harta benda adalah sentral dalam penugasan kami, PDRM menasihatkan supaya semua yang terbabit dalam isu pencalonan bebas dan tidak terpilih ini supaya menghormati undang-undang. Pertamanya, tentulah dengan menghormati keputusan yang tidak terpilih tersebut. Untuk dia hormat pada undang-undang, calon-calon yang bebas yang digugurkan dan diganti dan sebagainya ini,
dia tu sendiri mestilah menghormati keputusan yang telah dibuat bahawa dia tidak terpilih. Barulah dia boleh menghormati undang-undang. Kalau dia tidak menghormati keputusan itu, ini akan hanya bakal menimbulkan kekecohan. Jangan kita kata setia kepada sesuatu parti, tetapi tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah bercanggah dengan prinsip undang-undang. Kalau dalam kata orang putihnya, dengan izin, blowing hot and cold at the same time. Jika semalam saya bercakap mengenai something politik yang menjadi dalam keganasan politik, hari ini saya ingin menyentuh sedikit juga daripada perspektif keselamatan mengenai sponsors atau penganjur-penganjur keganasan politik ini, atau dalam definisi loose definition ataupun definisi secara luas dia, juga dikenali sebagai warlords di satu tempat. Walaupun istilah warlords ini adalah terlalu besar maknanya, tetapi ia lebih terserlah di kampung-kampung di mana orang-orang kuat ini mempunyai pengaruh mereka tersendiri. Ini boleh dilihat, ini satu fenomena dalam kampung-kampung, di ceruk-ceruk desa dan sebagainya. Mereka jarang memberi perhatian serius kepada undang-undang dan peraturan. Itulah dalam konteks mana yang saya cakap sekarang ini, saya kata dalam perspektif keselamatan. Pada mereka, kuasa adalah segala-galanya. Kemaruk kuasa ini boleh memberi implikasi undang-undang kepada pengikut-pengikutnya. Warlords yang kemaruk kepada kuasa akan memberi implikasi sebagai implikasi yang negatif kepada pengikut-pengikut mereka. Ini adalah sesuatu yang malang, merugikan dan amat dikesalkan kerana ia melibatkan masa depan orang-orang yang pada kebiasaannya serta pada kehidupan harian mereka adalah naif. Nelayan, penternak, petani, orang yang bekerja sendiri, peladang dan sebagainya. Tetapi demi kepentingan sesetengah pihak, mereka menjadi mangsa keadaan apabila terperangkap dalam cengkaman undang-undang. Saya yakin jika dianalisis mereka-mereka yang ditangkap kerana keganasan politik, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati sebenarnya mereka ini jarang melakukan sebarang kesalahan sebelumnya, hanya kerana politik. Saya memberi peringatan ini terutamanya kepada golongan kampung dan desa supaya mereka sedar kerana fenomena ini dan mengambil cakna apabila diminta untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang dan boleh mengundang bahaya daripada sesiapa sahaja. Apapun upahannya sekiranya ada, atau semangat tanpa upah, ianya tidak berbaloi sekiranya melibatkan pelanggaran undang-undang. Umpamanya, saya menerima panggilan-panggilan mengenai pertengkaran untuk menaikkan bendera oleh parti-parti yang berbeza. Ini satu keadaan klasik yang secara hariannya kita telah memberi peringatan, membawa kepada perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Orang yang berfikir panjang dan mempunyai sedikit kesedaran akan menghindarkan perbuatan seperti itu. Malangnya lebih ramai yang berfikiran sempit dan kurang sedar, kurang celik dan mengambil tindakan seolah-olah tidak ada undang-undang dalam negara. Umpamanya semalam saya suka highlight ada satu case of interest yang menarik perhatian, kejadian di Perak di mana suspek telah masuk ke rumah pengadu yang bersebelahan dengan bilik gerakan, telah mengambil sebilah parang, lalu menghayun parang tersebut ke arah pengadu dan kawan-kawan pengadu, dan dia datang menyerang. Kini suspek telah pun ditangkap. Suspek suspek telah dikenal pasti. Tentang tangkapan saya akan refer kemudian daripada Perak. Dan jika disabitkan kesalahan, suspek ini jika ditangkap dan disabitkan kesalahan akan didenda dengan penjara maksimum 2 tahun atau denda atau dua-duanya sekali. Apa yang saya nak terangkan, di samping apa yang kita terangkan selama hari ini, selama 16 hari ini, masih lagi berlaku
perkara-perkara emotif, emosional yang membawa kepada kecederaan dan sebagainya pada orang lain. Ini adalah sungguh malang kerana nasihat bukan hanya daripada polis, semua sekali, tapi tidak sampai juga. Kalau sampai pun tidak diendahkan. Itu dia yang kita nak sampai. Itu nasihat polis kepada penduduk desa dan kampung-kampung. Masyarakat bandar atau dengan izin urban dwellers pula berlainan corak penonjolan ideologi mereka. Mereka memasak minda melalui kaedah-kaedah moden seperti media sosial, termasuklah Twitter, Facebook, email, blogs dan sebagainya. Sekarang menjelang hari penamaan, banyaklah SMS palsu yang diwujudkan yang mengatakan itu dan ini. Terdapat orang ini keluar daripada parti, sebanyak jumlah ini telah keluar daripada parti ini, masuk pada parti ini. Orang ini tidak setuju. Dan SMS ini disebarkan sehingga seolah-olah ianya memberi bayangan bahawa keadaan sebenar telah berlaku. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang berkepentingan. Ada yang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada lainnya, terutamanya apabila ditokok tambah dengan gosip liar dan tidak berasas untuk mensensasikannya. Begitu sifatnya, kemungkinan kesalahan yang mungkin dibuat oleh orang-orang bandar adalah lebih bersifat mempengaruhi minda. Dia tidak menggunakan banyak fizikal, secara peperangan psikologi. So itulah kalau ada perbezaan daripada segi analisisnya tentang penyokong dan pengundi di bandar dan luar bandar. Luar bandar kemungkinannya banyak menggunakan yang saya katakan faktor-faktor fizikal. Saya menerangkan semua ini untuk berkongsi dengan semua golongan penyokong dan ahli politik bahawa semua tindakan hendaklah berpaksikan kepada etika. Jika tidak ada etika dalam berpolitik, maka semuanya adalah tidak menjurus kepada kebaikan. Kalau semua pemimpin politik ni tadi tidak beretika in the first place, semuanya tidak berlaku, mungkin secara tidak beretika. Malah walaupun dibenarkan oleh undang-undang, pertimbangan moral yang semestinya dihayati dan dijadikan asas dalam menimbang tara sama ada tindakan kita benar atau salah. Moral values. Umpamanya seseorang ahli politik mungkin rasa tidak bersalah untuk membuat sesuatu pernyataan bahawa pihak berkuasa telah membuat jangkaan sebuah parti akan menang dan berbanding seperti contoh tadi, tanpa membuktikan dakwaannya tersebut. Secara kelompoknya ini boleh dikatakan sebagai moral turpitude ataupun decadence. Adalah dijangkakan perbuatan yang tidak beretika seperti ini akan berlipat ganda di kedua-dua belah pihak parti sewaktu berkempen nanti. Rumusannya, polis menasihatkan orang ramai di ambang penamaan calon ini untuk bertindak mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Semuanya harus beretika dan dalam berpolitik. Jika penyokong yang berhormat, yang akan berkhidmat kepada rakyat, jika kita menyokong yang berhormat, yang akan berkhidmat kepada rakyat, maka penyokong, iaitu kita, pula mestilah meraih sokongan secara terhormat. Kalau kita nak mengangkat yang berhormat, apa yang kita buat, mestilah secara terhormat. Tidak ada undang-undang riba. Okey. Sepanjang 24 jam yang lalu, aktiviti-aktiviti politik pada 18 April 2013 melibatkan ceramah sebanyak 124, perjumpaan-perjumpaan dan mesyuarat sebanyak 107, perjumpaan dari rumah ke rumah 5, kempen-kempen 30, dan lain-lain kegiatan 213. Kesemuanya berjumlah 479. Manakala setakat ini jumlah laporan polis yang telah dibuat sejak daripada pembubaran Parlimen ialah 876 laporan polis, yang mana 89 daripadanya adalah sepanjang tempoh semalam, 18 April. Jumlah tangkapan setakat ini adalah 23 bagi seluruh negara.